Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Puan Anisa Medi Muhammad Yusof. Kami daripada kumpulan 3 untuk Seksyen 6 akan membentangkan tentang perancangan pengajaran daripada topik 6. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syafiqah binti Zainuddin, Siti Balqis binti Aidil, Siti Nurhana binti Rosni dan Siti Sri Nuraini binti Ta'hal. Pembentangan kami akan melibatkan subtopik yang berikut, iaitu pengajaran berkesan, definisi perancangan pengajaran, kurikulum dan silibus, dan jadual penentuan pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengenalkan diri saya, Siti Sri Nuraini binti Ta'hal, bernombor matrik D B180194. Saya ingin membentangkan berkaitan tajuk 6.1 iaitu pengajaran berkesan. Apa itu pengajaran berkesan? Saya akan terangkan satu persatu, iaitu pengajaran adalah satu lakuan yang direka bentuk menghasilkan pembelajaran. Manakala jika pembelajaran pula satu gerak balas kepada rangsangan-rangsangan yang membawa kepada satu perubahan tingkah laku. Keberkesanan pula adalah bermaksud pencapaian matlamat dengan usaha yang minima. Seterusnya, seorang pelajar harus serta perlu mengubah cara belajar mengikut selera dan pilihannya. Kita pergi kepada yang lebih mendalam, iaitu definisi pengajaran berkesan, iaitu satu proses pengajaran yang menyediakan keperluan pembelajaran secara optimum dan mencapai objektif yang ditetapkan. Di sini bermaksud jelas guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai teknik pengajaran. Mereka juga perlu tahu teknik kemahiran membuat perancangan pengajian dan menentukan objektif, kerana mereka perlu memastikan hala tuju belajar pada hujung tiap-tiap pengajaran mereka sendiri nanti. Manakala konsep pengajaran berkesan adalah seorang guru boleh mengaplikasikan atau memilih strategi pengajaran dalam melaksanakan pengajarannya seperti pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti. Konsep ini adalah untuk menarik lebih minat murid di samping dapat mengekalkan perhatian mereka terhadap pengajaran seorang guru itu. Seterusnya akan membangkitkan rasa ingin tahu mereka pelajar, dan seterusnya mereka akan bertanyakan soalan, dan begitulah proses pengajar PNP berkesan yang berlaku nanti. Guru di samping guru juga dapat menyampaikan isi pengajaran dengan berkesan. Slide seterusnya menerangkan berkaitan dengan bagaimana pengajaran berkesan itu sendiri berlaku. Dari segi pengajaran, dia berkait dengan pelajaran yang terancang, iaitu berdasarkan kualiti guru. Bagaimana penyampaian guru itu sendiri, adakah pengajaran mereka baik atau tidak, dan persediaan dan perancangan sebelum mereka menyampaikan pengajaran mereka, dan akhir sekali bagaimana mereka melakukan penilaian. Dan daripada keseluruhan tersebut, mereka perlu membuat refleksi dan membuat penambahbaikan. Daripada perancangan pelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran kepada murid, iaitu mereka akan memperolehi ilmu. Kesediaan murid tersebut juga, adakah mereka bersedia menerima ilmu yang disampaikan oleh guru, dan kita dapat melihat tahap kefahaman dengan melalui perubahan tingkah laku mereka daripada yang sebelum tidak tahu melakukan apa-apa sehinggalah tahu mengaplikasikan apa yang telah diajarkan. Seterusnya, mereka boleh menyelesaikan masalah dengan mudah dengan mengaplikasikan apa yang diajar oleh guru mereka. Dan
daripada penilaian tersebut, keputusan peperiksaan mereka boleh dilihat apa yang hasil daripada pembelajaran mereka. Dan seterusnya, guru akan mencapai objektif. Adakah guru akan mencapai objektif pembelajaran mereka dengan membuat penilaian-penilaian sebentar tadi. Okey, untuk ciri-ciri guru berkualiti, saya nyatakan 4 di sini, iaitu berdasarkan personality, daripada sifat kepimpinan. Adakah sifat kepimpinan seorang guru itu mantap, boleh membimbing ke seluruh pelajar tersebut, dan mereka juga perlu ada bersikap adil dalam menilai pelajar dan tidak mempunyai sifat sikap bias dalam kalangan pelajar. Mereka juga harus tekun dan menghormati pelajar. Dan gaya seorang guru itu juga perlu ada pada setiap individu yang bergelar guru ataupun pendidik, kerana personality adalah berdasarkan penampilan guru. Yang kedua adalah dari segi pengurusan masa. Setiap guru perlu bijak mengurus masa mereka. Mereka juga perlu utamakan kepentingan dahulu, kerana masa yang mereka ada adalah sangat padat dan perlu diurus dengan baik. Dan akhir sekali, optimalkan masa untuk PNP yang baik. Perlulah diisi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dalam semasa sepanjang PNP berlaku. Yang ketiga, maklum balik pengajaran, iaitu sentiasa membuat penilaian sendiri dan berusaha membuat tindakan penambahbaikan kajian, iaitu kajian tindakan. Iaitu apabila pengajaran masa PNP sudah berlaku, mereka perlu membuat penilaian sendiri dan membuat penambahbaikan apa yang telah mereka nilai tadi. Yang terakhir, pengawasan isi pelajaran. Di sini guru perlu memainkan peranan penting, kerana mereka perlu menerangkan konsep dengan jelas. Ni maksudnya mereka jelas dalam menyampaikan apa yang hendak disampaikan dalam mata pelajaran mereka. Apabila kabur apa yang mereka hendak menyampaikan, pelajar tidak jelas dengan penerangan yang telah diberikan oleh guru. Seterusnya, penyampaian mengikut potensi pelajar. Ini berkaitan dengan apa yang hendak disampaikan. Mereka perlu menggunakan gaya bahasa yang boleh dan senang difahami oleh pelajar. Akhir sekali adalah ada kesinambungan dan penerapan nilai dalam PNP. Maksudnya di sini adalah nilai seperti bekerjasama dan sebagainya. Okey, untuk slide yang terakhir, untuk subtopik 6.1 pelajaran berkesan adalah peranan guru atau pengajar sebelum, semasa dan selepas. Sebelum memperkenalkan pengajaran guru, seorang guru perlu menyediakan rancangan mengajar, dan guru hendaklah mengenali latar belakang anak didik mereka terlebih dahulu. Ini kerana setiap pelajar tidak mempunyai gaya pembelajaran yang sama, iaitu sedia kita maklum, seorang pelajar itu mempunyai gaya pembelajaran seperti kinestetik, auditory dan secara visual. Seterusnya, seorang guru itu juga perlu menyediakan bahan pembelajaran lebih awal. Ini kerana ia termasuk lebih kepada perancangan
pengajaran dan pembelajaran seorang guru, supaya mudah untuk seorang guru nanti untuk mengajar kepada muridnya semasa waktu PMP nanti. Dan yang paling utama adalah mereka juga perlu memastikan bilik darjah dalam keadaan yang kondusif. Bagi yang semasa pula, guru dapat mengolah dan isi pelajaran dan berhujah dengan baik. Dan seorang guru itu dapat menguasai semua teknik dan kemahiran-kemahiran seperti kemahiran menyoal, kemahiran mengajar dan sebagainya. Mereka dapat mengaplikasikannya semasa PNP berlaku. Dan mereka juga perlu bersikap terbuka dengan sebarang pandangan pelajar, iaitu jika mereka mendapat soalan daripada pelajar, mereka perlu menjawab dengan baik dan jelas untuk mereka fahami. Guru juga sebagai facilitator, iaitu mereka perlu membimbing setiap individu pelajar sehingga mereka betul-betul memahami apa yang hendak ataupun mereka persoalkan ketika di dalam kelas. Akhir sekali, seorang guru juga perlu membina suasana yang kondusif semasa PNP berjalan. Selepas PNP pula mereka perlu mengamalkan amalan refleksi dan menilai keberkesanan PNP, iaitu mereka perlu merumuskan apa yang telah diajar, dan daripada situ seorang guru itu boleh membuat penambahbaikan di masa akan datang. Itu sahaja daripada subtopik 6.1. Sekian, terima kasih. Definisi pelan pembelajaran. Pelan pembelajaran adalah merupakan pelan bertindak untuk sesuatu program pengajaran dan pembelajaran yang disediakan berdasarkan sukatan pelajaran mata pelajaran yang akan diajar untuk tahun akademik atau semester. Terdapat banyak kelebihan pelan pembelajaran. Antaranya, ia dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik mengikut pemerikatan yang sesuai. Seterusnya, ia juga dapat menentukan ilmu, kemahiran dan nilai, iaitu standard isi kandungan dan standard pembelajaran yang perlu disepadukan dalam 6 tunjang KSSR. Seterusnya, ia juga dapat menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai berdasarkan isi kandungan, kemahiran dan nilai yang ditentukan. Akhir sekali, kelebihan pelan pembelajaran adalah ia dapat menentukan kesesuaian jenis pentaksiran formatif mengikut langkah pengajaran serta dapat menyediakan aktiviti dan sumber pengajaran yang sesuai. Rancangan pembelajaran mempunyai 3, iaitu rancangan pembelajaran tahunan RPT atau semester, rancangan pembelajaran mingguan dan akhir sekali adalah rancangan pembelajaran harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Balkis binti Aidil akan membentangkan tentang subtopik yang ketiga, iaitu kurikulum dan silibus. Definisi kurikulum secara umum adalah proses aktiviti yang dialami oleh seseorang individu dari peringkat kematangan mentah kanak-kanak sehingga ke peringkat kematangan orang dewasa. Ini menunjukkan segala pembelajaran dan pengalaman yang telah kita alami sepanjang kita hidup, daripada kita kecil sampai kita besar. Itulah kurikulum kehidupan kita. Itulah yang membentuk apa yang kita jadi hari ini. Manakala definisi kurikulum secara spesifik merujuk kepada kepelbagaian aktiviti pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar bilik darjah. Definisi ini lebih memfokuskan kepada cara pembelajaran seseorang murid
sewaktu dia berada di sekolah, sama ada pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Saya turut menemukan beberapa definisi yang lain untuk kurikulum. Pertamanya ialah daripada Ishaq Ramli pada tahun 2003, di mana beliau menerangkan bahawa kurikulum melibatkan semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah, serta perkara yang diajarkan di sekolah dan di bilik darjah. Beliau turut mengelaskan kurikulum kepada 3 bahagian, iaitu program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah. Ini dianjurkan oleh pihak pengurusan sekolah itu sendiri. Program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas adalah bahagian yang kedua, yang mana ia lebih memfokuskan kepada segala aktiviti yang dianjurkan oleh pihak guru itu sendiri bagi setiap subjek. Manakala yang ketiga ialah pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan ilmu dan pengalaman individu ataupun berkumpulan. Ini merupakan aktiviti yang dijalankan pada waktu tambahan ataupun waktu daripada luar kelas. Definisi kurikulum yang lain adalah daripada Yusof Hashim pada tahun 2001, di mana beliau menerangkan bahawa kurikulum sebagai laluan atau balapan bagi sesuatu pertandingan perlombaan kereta kuda berdasarkan maksud perkataan kurikulum yang berasal daripada perkataan Latin, iaitu currere, yang bermaksud laluan. Seterusnya ialah definisi daripada Haris Muhammad Jadi pada tahun 1991, di mana beliau menerangkan bahawa kurikulum sebagai suatu siri rancangan pengajaran yang disusun dengan tujuan membenarkan pelajar menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kegunaan ilmu tersebut. Ia merangkumi semua matlamat pembelajaran yang dirancangkan, termasuk pengalaman dan kaedah mengajar, bahan-bahan pengajaran serta teknik penilaian yang dirancangkan. Definisi kurikulum yang terakhir adalah daripada laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979, yang mana menerangkan bahawa kurikulum mengandungi segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum yang lengkap adalah kurikulum yang merangkumi pengalaman kehidupan nyata dan tidak nyata yang dipilih, diorganisasi dan disusun oleh ahli sarjana pendidikan dan pakar kurikulum secara teliti dan profesional demi menghasilkan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah untuk semua peringkat persekolahan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, kurikulum kebahasaan seperti terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 pada Peraturan-Peraturan Kurikulum Kebahasaan 1997. Ia merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum pendidikan dibina atas beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi, serta berketerampilan dan mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Selain itu, kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama melintasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini, kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui kurikulum. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia, bermatlamat untuk menguatkan hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum. Saya juga turut menemukan beberapa jenis kurikulum di Malaysia. Pertamanya adalah kurikulum ideal, iaitu kurikulum yang dikubal dan dibentuk berlandaskan pedagogi, psikologi dan teori kurikulum. Kurikulum ideal mengandungi unsur-unsur utama yang terdapat dalam falsafah dan matlamat pendidikan negara, kehendak dan aspirasi masyarakat. Komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum ideal antaranya ialah matlamat dan tujuan kurikulum, sukatan pelajaran dan huraiannya, bahan-bahan pengajaran termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Kurikulum ideal dibentuk oleh pakar kurikulum dengan merujuk kepada pandangan-pandangan orang yang terlibat dalam sistem pendidikan persekolahan, termasuk ahli-ahli pendidikan tinggi. Keduanya ialah kurikulum rasmi. Di Malaysia, Pusat Perkembangan Kurikulum
bertanggungjawab menggubal dan membentuk kurikulum rasmi bagi sekolah rendah dan sekolah menengah seperti KBSR dan KBSM. Kurikulum rasmi menjadi panduan asas untuk penulisan buku teks, persediaan ringkasan mengajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, serta panduan dalam setiap peringkat persekolahan kebangsaan. Yang ketiga ialah kurikulum formal yang berlandaskan matlamat pendidikan negara dan mengandungi segala isi pengajaran dan pembelajaran serta penilaian di dalam bilik darjah, termasuk aktiviti-aktiviti kokurikulum yang merujuk kepada aktiviti persatuan, kelab permainan dan unit beruniform. Kurikulum formal merangkumi kurikulum akademik yang dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi. Penggubalan kurikulum ini adalah diuruskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Negara. Jenis kurikulum yang keempat ialah kurikulum teras yang dibentuk berlandaskan kurikulum roda yang mula digunakan pada awal abad ke-20. Pembentukan kurikulum ini menggabung jalinkan satu demi satu tema agar menjadi perhubungan baru di antara subjek. Kurikulum teras mengutamakan perkembangan individu dan keperluan masyarakat. Masa pengajaran diperuntukkan kira-kira 40% bagi mengajar mata pelajaran teras, manakala masa yang lain digunakan untuk mengajar subjek pilihan. Oleh itu, setiap pelajar wajib mengambil pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pendidikan Islam, Matematik dan Sains. Yang kelima ialah kurikulum integrasi, iaitu kurikulum penyerapan atau kurikulum mata pelajaran gabungan. Kurikulum ini menggabungkan beberapa mata pelajaran yang berkaitan dan menghasilkan mata pelajaran baru. Contohnya, subjek kajian tempatan dalam KBSR merangkumi unsur-unsur sejarah, geografi dan kewarganegaraan. Sama pula dengan mata pelajaran sains dalam KBSM, ia merangkumi mata pelajaran fizik, kimia dan biologi. Jenis yang keenam ialah kurikulum aktiviti yang lebih dikenali sebagai kurikulum pengalaman atau kurikulum berpusatkan pelajar. Kerana kurikulum aktiviti adalah dirancang dan dibentuk berlandaskan minat dan keperluan, yang mana format subjek diubah menjadi bentuk sintesis sebagai tugasan dan aktiviti. Ciri-cirinya ialah aktiviti digunakan sebagai pusat kurikulum, di mana isi pelajaran dihadkan kepada pengalaman harian pelajar yang memerlukan pelajar untuk belajar melalui kaedah praktikal, iaitu belajar daripada kehidupan seharian dan pengalaman diri sendiri. Seterusnya ialah isi kandungan kurikulum adalah dipilih berdasarkan minat dan keperluan pelajar serta mengikut perbezaan individu. Jenis kurikulum yang ketujuh ialah kurikulum operasi, iaitu ringkasan mengajar yang disediakan oleh guru mengikut jadual waktu sekolah dan sukatan pelajaran yang terkandung dalam kurikulum formal atau kurikulum rasmi. Jenis kurikulum yang terakhir ialah kokurikulum yang merupakan kurikulum tambahan atau pendidikan pada waktu lapang atau aktiviti kelas tambahan yang bertujuan untuk mengembangkan keperluan intelek, kebolehan dan bakat, meluaskan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesihatan serta kemahiran pemikiran dan memupuk nilai-nilai murni sesama pelajar melalui aktiviti seperti aktiviti berpersatuan, kelab permainan dan sukan serta unit beruniform. Aktiviti tersebut dijalankan di luar bilik darjah dan tidak termasuk dalam jadual waktu mata pelajaran di sekolah. Ia merupakan aktiviti di luar sukatan pelajaran dan disertai oleh pelajar mengikut kepandaian, minat ataupun kebolehan mereka. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pembentukan kurikulum. Faktor pertama ialah pembentukan jati diri yang melalui pertimbangan kehendak dan keperluan murid kepada keperluan asas, keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat sosial dan kehendak penyempurnaan serta aktualisasikan diri. Kurikulum yang akan dibentuk seharusnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi supaya rancangannya dapat merangkumi kehendak dan keperluan murid dari segi intelek, jasmani, rohani dan sosial. Faktor kedua ialah hidup bermasyarakat, di mana kurikulum yang pragmatik seharusnya dapat melatih setiap individu supaya dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat serta memberi sumbangan yang dicita-citakan negara sebagaimana yang dimanifestasikan dalam ideologi falsafah pendidikan negara. Faktor ketiga ialah kehendak dan keperluan sejagat. Rancangan kurikulum
harus dapat memberi ilmu pengetahuan dan latihan yang boleh memenuhi kehendak sejagat. Kurikulum yang ideal membolehkan sifat-sifat murid dipupuk ke arah persefahaman dan semangat kerjasama antarabangsa, seperti menghormati hak-hak individu dan kedaulatan negara, menyumbangkan tenaga untuk menyelesaikan masalah global, serta meningkatkan taraf kerohanian, maruah, pandangan dan visi sedunia ke tahap yang tinggi dan sempurna. Faktor keempat merupakan pendapat daripada Atan Long pada tahun 1984, di mana unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam pembentukan sesuatu kurikulum di Malaysia ialah akademik yang berasaskan perolehan ilmu pengetahuan melalui penguasaan kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, serta jasmani yang berasaskan latihan fizikal supaya dapat melahirkan pelajar yang sihat. Seterusnya, kerohanian yang berasaskan usaha untuk membantu murid memperolehi pendidikan untuk memahami erti kehidupan yang sempurna. Keempat ialah kemasyarakatan yang berasaskan pembentukan kemahiran sosial di kalangan pelajar. Yang kelima ialah vocational yang berasaskan penguasaan kemahiran bekerja bersesuaian dengan keperluan tenaga rakyat bagi pembangunan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan mengenai jadual penentuan pengajaran JPP atau dalam bahasa Inggeris Lesson Plan Schedule LPS yang diterangkan oleh saya Nurhana binti Rusni. Dalam JPP ini saya akan fokuskan beberapa bahagian, iaitu definisi JPP, penyatuan penentuan pengajaran, ciri-ciri JPP, pembinaan JPP dan kepentingan. Diteruskan slide seterusnya, iaitu definisi JPP. Dalam definisi JPP yang berdasarkan Sulaiman, ia menerangkan sebagai salah satu senarai objektif pengajaran dan aras pemahaman bagi suatu subjek yang akan diuji. Ia dapat menguraikan melalui domen pencapaian yang hendak diukur dan memberi panduan bagi mendapatkan satu sampel item-item soalan. Manakala berdasar Groenland NE 1970, dia menyatakan JPP ni dapat menggambarkan sesuatu pengajaran melalui ciri dari segi kandungan, iaitu konstruk yang diajar, pemberatan tiap konstruk, konteks, pemberatan tiap konteks dan pemberatan taburan aras kesukaran. Slide seterusnya iaitu penyatuan penentuan pengajaran. Dalam bahagian ini terdiri daripada 3, iaitu bentuk, bidang dan aras. Bentuk adalah hasil pembelajaran umum dan khusus. Pembelajaran umum dan khusus saya akan terangkan pada slide seterusnya. Kita pergi pula kepada berkaitan dengan bidang yang melibatkan kognitif belajar, efektif dan psikomotor. Ketiga-tiga ini iaitu kognitif, efektif dan psikomotor ni saya akan terang juga pada slide seterusnya. Aras pula ditentukan pada aras 1, 2 dan 3 atau tinggi untuk melihat tahap kemampuan pelajar untuk berfikir dalam proses pembelajaran. Pembinaan JPP. Pembinaan JPP ini perlu dibina supaya objektif pengajaran mesti jelas untuk disampaikan kepada pelajar. Jika objektif tidak sampai, ia akan mengganggu proses pembelajaran. Kita ambil satu contoh seperti guru menyampaikan pengajaran dan segeriti pelajar kurang faham atau kurang jelas menyebabkan pelajar lain terpaksa menunggu untuk diberi peluang kepada guru untuk menjelaskan semula pengajarannya kepada pelajar yang kurang faham. Seterusnya, dalam pembinaan JPP juga perlu merangkumi aspek yang terdiri daripada iaitu minat, nilai dan sikap pelajar-pelajar.
Objektif pengajaran perlu bersesuaian dengan pengetahuan yang sedia ada, yang perlu ada kepada pelajar, kemahiran dan kebolehan pelajar-pelajar. Okey, slide seterusnya kita akan menerang semula yang berkaitan penyatuan penentuan pengajaran yang melibatkan bidang iaitu kognitif, efektif dan psikomotor. Okey, kita pergi satu persatu, kita pergi dengan kognitif. Okey, kognitif dikategorikan mengikut 6 iaitu kategori taksonomi Bloom yang mempunyai pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian yang terdapat dalam piramid taksonomi Bloom. Okey, kita pergi pengetahuan. Okey, pengetahuan mempunyai dia menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas, istilah, erti, hukum, definisi, tarikh, tempat dan nama yang telah dipelajari. Okey, kalau kefahaman, dia menguji kebolehan calon menterjemah, memahami dan menginterpretasikan fakta, asas, konsep, prinsip atau bahan yang telah dipelajari. Aplikasi pula dia menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang telah dipelajar untuk menyelesaikan masalah. Analisis pula dia menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktor-faktor perbezaan, kesamaan dan perhubungan. Manakala sintesis dia menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantum idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang dianalisis melalui prinsip induksi atau deduksi. Okey, untuk penilaian pula dia menguji kebolehan calon membukti, menjelaskan dan memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu penyatuan, ciptaan, karya, prinsip atau teori. Okey, dalam kognitif sebagai contoh untuk hasil pembelajaran umum, dia mengetahui sesuatu istilah, faktor, konsep, prinsip, hukum, kaedah atau cara dengan prosedur. Okey, kita seterusnya efektif. Efektif ini dia berkaitan dengan rohani, emosi, sikap dan nilai. Okey, dia menerangkan 16 nilai murni seperti baik hati, melibatkan kesopanan dan lain-lain. Okey, contoh hasil pembelajaran umum iaitu menerima sesuatu teguran nasihat, tugas, penerangan, tanggungjawab, wujudnya perbezaan dan kepercayaan. Okey, hasil pembelajaran khusus pula dia berkaitan dengan perbuatan seperti berdiri tegak. Okey. Untuk psikomotor pula dia berkaitan dengan kemahiran gerakan seperti menulis, menaik, merenang, melompat tinggi, memasak dan membina sesuatu. Okey, contoh hasil pembelajaran umum iaitu dia melakar sesuatu atau melukis. Hasil pembelajaran khusus dia kemahiran iaitu berenang, dia boleh berlari, melompat dan lain-lain. Untuk slide seterusnya, slide 6, diterang mengenai ciri-ciri JPP. Okey, ciri-ciri JPP terdapat 3. Yang pertama, dia nak menggambarkan aras kesukaran pembelajaran, tajuk yang akan diuji dan menggambarkan aras kemahiran yang akan diuji. Slide terakhir berkaitan dengan kepentingan JPP. Okey, yang pertama, ia merupakan panduan asas untuk menentukan segala proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, untuk kepentingan yang kedua, ia juga membolehkan guru itu menentukan jenis penilaian yang sesuai kepada pelajar akan yang digunakan. Okey, yang ketiga, guru boleh memilih sumber pembelajaran
serta isi pembelajaran untuk menyampaikan kepada pelajar. Yang keempat, ia membolehkan guru untuk mengukur prestasi pembelajaran. Dan yang terakhir, memahami tugas-tugas sebenar semasa merancang persediaan mengajar.